Bahagian yang ketiga, percubaan matematik tambahan kertas 1 negeri Perlis. Okey, sekarang kita berada pada nombor 16. Kita lihat pada soalan ni, a curve has an equation y equal to 4 over x plus 5x over 2. Find the equation of tangent to the curve at point 1, 5. So dalam soalan ni kita ada dua maklumat. Yang pertama, dia dah bagi persamaan lengkung dan juga satu titik iaitu 1,5. Soalan mahu kita mencari persamaan tangent kepada curve. So pelajar perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan tangent. Okey, tangent adalah apabila tangent kepada curve adalah apabila satu lengkung macam ni dia akan bertemu pada satu titik di atas lengkung. Katakanlah saya label kat sini. Okey, titik ni. Okey. So dia kata persamaan tangent kepada curve bagi titik 1,5. So curve ni bertemu pada satu titik, yang mana koordinat titik ini adalah 1,5. So untuk membina persamaan, kita mesti ada dua benda. Yang pertama, kita mesti ada kecerunan. Dan yang kedua, kita mesti ada point. Okey, kita ada titik. Okey, dalam kes soalan ni kita dah ada titik. Okey, titik dia adalah 1,5. So kita akan cari dia punya kecerunan dahulu. So kalau kita ada satu persamaan, untuk mencari kecerunan, okey, kita perlu menggunakan dy per dx. Sebab apa? Sebab dy per dx adalah salah satu aplikasi dia adalah untuk mencari kecerunan. Okey, now kita cari dulu dia punya dy dx. Okey, jadi untuk mencari pembezaan dy dx dia, yang pertama kita salin dulu soalan. Y sama dengan 4 per x tambah 5x per 2. Okey, dari sini kita tak boleh terus cari dia punya pembezaan. Okey, sekarang sebelum kita buat pembezaan, kita mesti ubah dulu bentuk ni. Maka jadilah y equal to 4x, bila naik ke atas akan jadi 4x to the power of negative 1 plus 5x over 2. Okay, now kita boleh differentiate. So remember, power move to in front and then power minus by 1. And then we got, so dy over dx equal to negative 4x to the power of negative 2. 5x over 2. Okay, kalau kita differentiate akan jadi plus 5 over 2. Okay, now kita ubah balik bentuk dia, akan jadi seperti ini. Negative 4 over x square plus 5 over 2. Okay, next kita gantikan x dengan 1. Kedapatlah dy per dx sama dengan negative 4 1 to the power of 2 plus 5 over 2. So negative 8 over 2 plus 5 over 2, we got negative 3 over 2. So now dia punya gradient negative 3 over 2. Okay, next step kita nak bina persamaan. So equation of tangent to the curve, kita guna formula y minus y1 m x minus x1. So just now m kita dah tahu iaitu negative 3 over 2. Coordinates dia pula adalah 1, 5. Okay, selesaikan. Y minus y1 equal to negative 3 over 2 x minus 1. Sorry, lupa nak ganti x. Y minus 5 negative 3 over 2 x minus 1. So y equal to negative 3 over
2x plus 3 over 2 plus 5. So we got y equal to negative 3 over 2x. 3 over 2 plus 5 got 13 over 2. So this is the equation of tangent to the curve. 3 marks. Okay, now question 17. Okay, given 2 log x base y equal to 8 log y base x, express x in terms of y. So maksud dekat sini kita nak jadikan x sama dengan apa y. Okay, so kalau log, basicnya kita kena samakan dulu dia punya base. Okay, sekarang cikgu nak ubah kepada base y. Okay, sebelum tu kita salin dulu soalan. Log x base y equal to 8 log y base x. Okay, now first thing kita nak selesaikan yang 2 ni dulu. Okay, 2 pindah ke kanan jadi 8 bahagi 2, maka dapatlah log x base y equal to 4 log y base x. Okay, di bahagian kiri dah ada base y. Untuk bahagian kanan kita kena ubah kepada base y. So kena gunakan dia punya law of logarithm, maka dapatlah log x base y. Okay, kalau kita nak jadikan dia base y, kita kena buat 4. Kita ambil nilai atas ni. Okay, ambil nilai yang atas ni dulu. Log y base y, dan ambil yang dia punya base tadi, log x base y. Okay, then bila pindah ke sini, maka dapatlah log x base y square sama dengan, okay, now log y base y sama dengan 1. So kita potongkan dekat sini. Okay, then kita akan tulis, tinggallah 4 sahaja. Okay, kita nak buang kuasa, so kita ada pilihan untuk kita punca kuasa 2 kan. Okay, punca kuasa 2 macam ni pun boleh. So what we got right now, log x base y equal to square root of 4 jadi 2. Okay, last step. Okay, nak jadikan x, so ingat paling mudah cara nak ubah dia, y ni bawa ke sini. Okay, dan tolak 2 tu akan jadi kuasa. Maka jawapan kita akan jadilah x sama dengan y to the power of 2. So 3 markah kat sini. Okay, next soalan yang ke 18. Okay, soalan 18, soalan berkaitan dengan indeks. Okay, kalau menunjukkan soalan indeks, yang pertama sekali kita mesti pastikan dia punya base adalah sama. Okay, dan soalan ini diberi bahawa 16 kuasa M sama dengan 4 kuasa M tambah 1 tolak 4. Okay, apabila perhatikan pada soalan ini, pertama sekali kita samakan dulu dia punya base. Okay, so yang perlu ubah hanyalah ubah 16 sahaja. Okay, 16 adalah 4 kuasa 2. Okay, kita ubah 16. Okay, 16 adalah 4 kuasa 2 M sama dengan 4 M tambah 1 tolak 4. Okay, kita ubah lagi bentuknya, akan jadi 4 kuasa 2M sama dengan 4M tambah 1 tolak 4. Okay, seterusnya kita ubah 4 kuasa M tambah 1 ni, kita pecahkan dia supaya jadi 4 kuasa 2M sama dengan 4M darab dengan 4 kuasa 1 tolak 4. Okay, now kita boleh buat let
4 kuasa M equal to U. Okay, so now yang 4 kuasa 2M ni kita boleh juga tulis sebagai 4 kuasa 2M ni kita boleh tulis juga sebagai 4 kuasa M darab dengan 2. Jadi apa yang kita boleh dapat dekat sini, maka jadilah dia U kuasa 2 sama dengan sekarang ni yang ni pun sama, 4M akan jadi U, jadi U darab 4, 4U 4U tolak 4. Seterusnya U kuasa 2 tolak 4U tambah 4 sama dengan kosong. Maka kita akan jadi dalam bentuk kuadratik. Kita senaraikan dia punya A adalah 1, B negatif 4 dan C 4. Menggunakan kalkulator, EQN degree ambil 2. Tadi A 1, B negatif 4 dan C 4. Dia punya faktor adalah 2. Jadi U sama dengan 2. Satu lagi U sama dengan X1 dengan X2 dua-dua sama dengan 2. So U1 2, U2 pun 2. So faktor kita adalah U tolak 2 kuasa 2 sama dengan kosong. Next, tadi kita dah gantikan let 4M sama dengan U. Jadi kena balik pada soalan asal, maka kita tulis kat sini 4 to the power of M equal to 2, and then 4 kita ubah pada base 2, so 2 to the power of 2M equal to 2 to the power of 1. Kita potong dia punya base, maka dapatlah kita ambil dia punya indeks saja, power dia saja, 2M sama dengan 1, maka M sama dengan 1 per 2. Dapat 3 markah di sini. Now, soalan nombor 19. Given that sin theta, 2 cos theta and 2 sin theta are 3 consecutive terms of an arithmetic progression, show that tangent theta equal to 4 over 3. So, kalau awak tengok pada soalan ni, mungkin pertama sekali awak tengok ada sin, ada cos, macam trigo. Tapi sebenarnya ni adalah berkaitan dengan progression, janjang. Dia kata apa sini? 3 consecutive terms of arithmetic progression. Ni dia punya keywords yang paling penting. Now kita nak kena buat adalah show that tangent theta equal to 4 over 3. So sebenarnya soalan ni sangat simple. Apa yang kita perlu buat adalah untuk cari dia punya common difference D. Common difference, awak kena tahu bahawa common difference adalah second terms minus the first term, or the third term minus second term. So dalam kes soalan ni kita akan cari common difference, which is T2 minus T1 equal to T3 minus T2. Kita anggap yang pertama tu adalah T1. Sin theta tu adalah T1. So kita akan dapat 2 cos theta minus sin theta equal to 2 sin theta minus 2 cos theta. Kita rearrange ikut sin theta belah kanan dan cos theta belah kiri. So 2 cos theta plus 2 cos theta, we got 4 cos theta equal to 3 sin theta. Now apa yang cikgu akan buat? 4 over 3 equal to sin theta over cos theta, and we know that sin theta over cos theta adalah tangent. So now we got tangent theta equal to 4 over 3 shown. Mudah kan? Sangat mudah untuk dapat 3 markah di sini. Next kita akan tengok pada soalan nombor 20.
Okey, soalan 20 masih lagi berkait dengan progression. The sum of the first n terms of an arithmetic progression is given by Sn equal to n over 2 in bracket 3n plus 1. So here masih lagi arithmetic progression. And dibagi dekat sini Sn. Okay, Sn adalah n over 2 in bracket 3n plus 1. So dalam kes soalan seperti ini, kita tak perlu pakai formula Sn yang seperti di dalam formula, iaitu n over 2 in bracket 2a plus n minus 1d tu. Kita akan guna formula Sn yang telah diberi. So now, soalan yang pertama, find the sum of the first 5 terms. So means that kita nak cari S5. Okay, now we write the formula. Sn equal to n over 2 in bracket 3n plus 1. So right now we will substitute n dengan 5. Okay, now so S5 equal to 5 over 2 in bracket 3 multiplied by 5 plus 1. So 3 multiplied by 5, 15, 15 plus 1, 16. 16 multiplied by 5 over 2. Okay, tulis satu persatu dulu. 5 over 2 multiplied by 16. So simplify 1 and 8. So 8 multiplied by 5, 40. Okay then. Second term. Second question, 20b. Fifth term. Kita nak cari sebutan yang kelima. Macam mana nak cari sebutan yang kelima? Menggunakan formula Sn. Sangat mudah, okay? Okay, untuk mencari sebutan yang kelima means that T5 sama seperti kita cari S5 minus S4. Okay, kenapa jadi macam ni? Okay, kenapa jadi macam ni? Okay, ingat apa maksudkan dengan S5? S5 adalah T1 plus T2 plus T3 plus T4 and plus T5. So this is S5. And then S4 pula adalah, okay, yang ni adalah S4. So kalau kita nak cari T5, bermaksud S5 minus dengan S4. Okay, sekarang kita akan cari nilai S4. Jadi S4 sama dengan 4 per 2 in bracket 3 darab 4 tambah 1. So kita selesaikan, kita akan dapat, okay, 12 tambah 1, 13, 13 darab 2, 26. Okay, seterusnya T5 sama dengan S4 iaitu 40 tolak dengan 26. Maka dapatlah jawapan T5 sebutan kelima iaitu 14. Ok, so selesai kita pada bahagian yang keempat. Ok, jangan lupa untuk belajar pula bahagian yang kelima selepas ini, yang mana kita akan membincangkan soalan 21 sehingga soalan 25. Ok, Assalamualaikum.